وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan, yang didatangkan di dalam kitab Hadis 40 Amalan yang Mudah namun pahalanya melimpah ruah. Alhamdulillah, kita hari ini akan masuk kepada pengajaran bagi hadis yang ke-28. Hadis yang menceritakan tentang kisah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir lahu wa li ummihi, yang mana kisah ini menceritakan beliau telah bertemu dengan syaitan selama 3 malam berturut-turut, yang disangkanya bahawa yang ditemuinya adalah seorang lelaki pencuri. Rupa-rupanya yang ditemuinya adalah syaitan dalam masa 3 hari, dan akhirnya pada malam yang ketiga setelah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertegas untuk menangkap lelaki tersebut dan membawanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki ini telah menyatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa beliau ingin mengajar Sayyidina Abu Hurairah terhadap satu amalan yang kalau dilakukan syaitan tidak akan mendekati sepanjang malam apabila bacaan itu dibaca sebelum tidur, iaitu bacaan Ayatul Kursi. Dan akhirnya baginda Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada keesokan paginya setelah malam tu beliau lepaskan juga lelaki pencuri itu. Maka setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apakah yang telah berlaku pada malam tersebut. Lalu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa lelaki pencuri itu menyangka yang dia telah mengajarkan Sayyidina Abu Hurairah satu amalan yang akan menyebabkan sepanjang malam seseorang yang membacanya akan dijaga oleh Allah dan tidak akan dapat didekati sama sekali oleh syaitan. Lalu apabila disebut kisah ini, Nabi SAW bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazubun." Ama tu harfu tanbih. Macam kita atau orang Indonesia kata nah. Kalau orang Indonesia saya cakap nah. Jadi saya tak tahu dalam kita punya bahasa Melayu kita ada ke kalimah yang digunakan untuk menarik perhatian orang. Mungkinlah macam mungkin kot mungkin itulah kot. Cuma nak tulis dalam terjemahan tu tiba-tiba begitu terkejut orang benda tiba-tiba ni. Dia mungkin dalam bahasa pertuturan kita. Tapi dia kata ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazubun. Kali ini dia telah bercakap benar dengan anda walaupun dia itu adalah merupakan seorang yang sangat kuat menipu. Lalu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau menyatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa lelaki yang telah ditemui oleh beliau selama 3 malam tersebut adalah syaitan. Dan semalam kita telah pun membicarakan beberapa pengajaran secara laju yang dapat kita perhatikan daripada hadis yang panjang ini. Banyak sebenarnya kalau kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini, dan yang paling utamanya adalah kelebihan membaca Ayatul Kursi. Kelebihan membaca Ayatul Kursi sebagai pendinding diri kita daripada syaitan yang direjam. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya insya-Allah siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, insya-Allah dia selamat. Insya-Allah rumahnya tidak terbakar, insya-Allah rumahnya tidak dimasuki pencuri, insya-Allah tidak akan berlaku kerosakan sepanjang dia tidur. Dia di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi katakan satu orang dia baca tiba-tiba terbakar rumah dia, itu sudah takdir. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah yang rumah dia terbakar. Maknanya walau dibaca ayat kursi sekalipun, apabila seseorang itu sudah ditetapkan secara takdir dia akan ditimpa dengan ujian, maka dia akan terima ujian tersebut. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat pengajaran bagi hadis yang ke-28 ini. Tadi itu muka surat ber-117. Pengajaran hadis yang pertama yang saya datangkan di sini adalah hadis ini menunjukkan kelebihan membaca ayat kursi. Orang Melayu apa panggil ayat kursi?
Kursi ni kalau ikut yang kita faham, kerusi lah. Kalau asal bahasa Arab, kursiyun, kursiyani, karasi. Kerusi. Orang Melayu panggil kerusi. Kerusi. Satu macam tuan-tuan kalau di rumah masing-masing ada kerusi. Macam saya pun tengah duduk atas kerusi. Jadi ini dinamakan sebagai kursi. Dalam bahasa Arab, hadza kursiyun. Dan boleh juga dinamakan, ataupun kita orang Melayu panggil kerusi lah, kerusi. Kalau 2 kerusi, dalam bahasa Arab panggil kursiyani, 2 kerusi. Kalau 3 kerusi, panggil karasi. Jadi ini adalah antara kalimah yang asalnya bahasa Arab, tetapi dia sudah menjadi bahasa kita. Dia sudah berlaku kemasukan ataupun pengaraban bagi kalimah Melayu. Dan akhirnya hari ini pun kita sebut kerusi. Kerusi. Jadi kalau orang Arab sebut ataupun mereka dengar apa yang kita sebut, mereka boleh tangkap terus bahawa kerusi yang kita masukkan adalah kursi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini, iaitu hadis yang ke-28 ini menunjukkan kelebihan membaca ayat kursi setelah kita berada di pembaringan sebelum tidur pada waktu malam. Kenapa dinamakan ayatul kursi? Kerana dalam ayat yang kita bacakan ini memang ada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampailah wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka ia telah dinamakan sebagai ayatul kursi kerana ada kalimah kursi di dalam ayat tersebut, iaitu pada firman Allah yang berbunyi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dengan barakah membaca ayat kursi, Allah akan mengutuskan seorang malaikat. Ini berdasarkan kefahaman sebahagian para ulama. Kerana dalam hadis tak disebutkan bahawa Allah akan mengutuskan malaikat. Disebut akan ada penjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud penjaga tersebut? Sebagian ulama memahami iaitu malaikat yang akan diutuskan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita yang sedang tidur. Ada yang dimaksudkan bahawa penjaga iaitu penjagaan Allah itu sendiri. Maksudnya Allah menjaga kita. Bukan maksudnya Allah mengutus malaikat tertentu. Sebaliknya memang orang itu dijaga oleh Allah sepanjang malam. Cuma sebahagian para ulama memahami maksud akan ada penjaga yang akan menjaga kita, yang penjaga itu diutuskan oleh Allah. Ada di kalangan para ulama memahami bahawa penjaga itu maksudnya adalah malaikat khusus. Jadi para malaikat Allah ini memang diciptakan oleh Allah mempunyai pelbagai tugasan. Dan antara para malaikat ada yang ditugaskan khusus untuk berkhidmat kepada kita. Demi menunjukkan kemuliaan kita. Sebab tu kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Lebih mulia daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang lain-lain. Sehingga sebagian para ulama menyatakan bahawa maksud kita lebih mulia itu maksud dia manusia itu sendiri. Kerana ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Bukan maksud dia saya lagi mulia daripada Sayyidina Jibril. Tidak. Tetapi dalam kumpulan manusia, ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat, iaitu para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan kalau kita lihat dari sudut yang lain, kemuliaan itu dari sudut apa? Kita adalah makhluk Allah yang memiliki hawa nafsu. Dalam masa yang sama, walaupun kita ada hawa nafsu, kita boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mentaati Allah ini satu perkara yang bukan senang. Tetapi kita boleh mengalahkan hawa nafsu kita demi mentaati Allah. Walaupun kalau kita tidak mahu mentaati Allah, kita boleh. Kita boleh buat. Kita tak nak taat Tuhan. Boleh, tak nak pergi semayang. Tak ada masalah. Tak ada masalah dengan maksud tak adalah kita diuji Tuhan. Tak adalah siapa tak pergi semayang tempang kaki. Di dunia ni tidak. Walaupun dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan berunsur dosa. Adapun para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat memang diciptakan Allah tidak pandai berbuat dosa. Tidak pandai sama sekali berbuat dosa. Maknanya munasabahlah untuk malaikat menjadi hamba Allah yang mentaati Allah sepanjang masa. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat mereka akan terus menerus tidak akan melakukan maksiat kepada Allah.
Mereka akan tidak akan engkar terhadap apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan melakukan apa sahaja yang diperintahkan kepada mereka. Tapi sesuailah sebab malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah mereka yang sama sekali tidak pandai berbuat dosa. Tetapi manusia pula ada hawa nafsu, dan buktinya ada manusia yang tidak mahu taat kepada Allah, menunjukkan ada ikhtiar, ada pilihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cicipkan, berikan kepada manusia. Dia boleh buat pilihan. Dia nak buat jahat pun, ya silakan. Dengan maksud kamu bebas untuk memilih apa yang kamu ingin lakukan. Walaupun nanti di akhirat setiap orang akan dipertanggungjawabkan berdasar apa yang dia telah pilih. Jadi dalam keadaan ada hawa nafsu, tiba-tiba di kalangan manusia ada yang taat kepada Allah. Maka dari sudut ini, ini lebih hebat daripada para malaikat. Sebab para malaikat memang sudah diciptakan Allah tidak pandai melakukan maksiat. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab tafsir, bila cerita tentang malaikat-malaikat yang kononnya pernah melakukan kesilapan. Contoh macam biasa kalau kita dengar Harut dan Marut. Malaikat namanya Harut wa Marut. Kisah yang berlaku yang mana Harut dan Marut ini mengajar manusia akan ilmu sihir. Punca asal ilmu sihir ni adalah apa yang diajar oleh dua orang malaikat, yang seorang bernama Harut, seorang lagi nama Marut. Lalu akhirnya orang kata, tengok dia orang ni asalnya malaikat, kemudian akhirnya Allah bagi nafsu kepada mereka, akhirnya mereka melakukan maksiat kepada Allah, merosakkan orang. Ada orang mungkin faham gitu. Dan ini adalah kefahaman yang salah kerana ia bercanggah dengan akidah kita yang menyatakan bahawa para malaikat diciptakan Allah dan kadang mereka tidak pandai melakukan maksiat. Okey. Apabila para malaikat tidak pandai melakukan maksiat, tiba-tiba kita boleh melakukan maksiat, tetapi kita tinggalkan maksiat mencari keridhaan Allah. Dari sudut ini kita adalah lebih mulia daripada para malaikat dari sudut ini. Walaupun kalau melihat secara individu, takkan saya kata saya lebih hebat bersama Jibril. Entamin. Kamu siapa nak kata kamu lebih hebat daripada malaikat? Tetapi kalau kita melihat dari sudut yang tertentu, sudut kita ada nafsu tapi kita boleh taat pada Allah, malaikat tak ada nafsu dan mereka taat pada Allah. Dari sudut ini, ya memang mereka kita lebih mulia daripada para malaikat. Tambahan lagi, di kalangan manusia memang ada manusia yang lebih hebat daripada para malaikat Allah, iaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul juga dibekalkan dengan nafsu macam kita semua. Tetapi subhanallah, dalam masa yang sama, nafsu mereka itu tidak sama sekali terfikir di benak mereka, para nabi dan para rasul, untuk digunakan mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni lagi dahsyatlah. Maka sebab itu para nabi dan para rasul mereka lebih mulia daripada para malaikat Allah dari sudut individu. Nabi Nuh lebih mulia daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Nabi Ibrahim lagi mulia daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad semestinya lagi mulia daripada seluruh makhluk Allah yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu, beliau sebut satu hujah kerana dalam isu adakah para nabi dan para rasul ni melakukan maksiat ataupun tidak. Sebab kalau kita tengok antara kita dengan sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian dan juga beragama Yahudi, mereka tidak sama dengan pegangan kepercayaan kita. Mereka tidak meletakkan pada para nabi itu ada kemaksuman. Mereka tidak mengatakan para nabi itu maksum. Sebab itu para nabi dan para rasul difahami oleh mereka dengan kefahaman bahawa ini manusia biasa yang terima wahyu tetapi tetap juga melakukan maksiat kepada Allah. Sebab tu kalau kita tanya kepada mereka, mereka tidak menerima konsep maksum ini. Sebab tu mereka kata bahawa nabi ni pernah minum arak, Nabi Nuh pernah minum arak, Nabi Daud alaihissalam pernah merancang untuk membunuh suami kepada satu orang perempuan kerana dia minat dengan perempuan tu, jadi dia rancang nak bunuh suami kepada lelaki tersebut, bunuh suami kepada wanita tersebut. Disebut bahawa kisah Nabi Lut dengan satu kisah yang tidak sepatutnya. Bagaimana Nabi Yaqub digambarkan begini-begini. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh kita. Lalu memang dalam perbahasan, cuma dalam sejarah memang para nabi secara zahir macam pernah melakukan kesilapan. Dalam masa yang sama, kita berpegang dengan konsep bahawa para nabi dan para rasul tidak pandai melakukan dosa.
Jadi kalau dilihat dari segi kitab-kitab para ulama dan pandangan mereka, memang para ulama sepakat bahawa selepas para nabi dibangkitkan menerima wahyu Allah, mereka tidak sama sekali melakukan dosa-dosa besar. Mereka juga tidak langsung melakukan dosa-dosa kecil yang menjatuhkan maruah. Tetapi adakah mereka boleh melakukan dosa kecil tetapi tidak sampai kepada tahap mencemarkan maruah? Dosa kecil yang kalau dibuat oleh orang, orang tak anggap ini satu benda yang mencemarkan maruah. Sebab ada juga dosa kecil yang mencemarkan maruah. Ada dosa kecil yang dia sudah menjadi meluas di kalangan masyarakat sampai orang tak anggap itu mencemarkan maruah, walaupun benda itu diharamkan Tuhan. Jadi berlaku perbezaan pandangan para ulama. Cuma pandangan yang paling kuat menyatakan para nabi dan para rasul, sebelum mereka menerima wahyu atau sesudah mereka menerima wahyu, mereka sama sekali tidak pernah mensyirikkan Allah. Dan para nabi daripada awal hidup mereka, mereka kenal Allah. Dan Nabi Ibrahim bukan dulu tak kenal Tuhan, mencari Tuhan, ingatkan matahari Tuhan, ingatkan bulan Tuhan, akhirnya baru dapat hidayah. Tak. Para nabi dan para rasul mereka langsung tidak pernah melalui satu zaman mereka tak kenal Allah. Bahkan daripada awal hidup mereka, Allah sudah membekalkan dalam jiwa mereka, dalam fitrah mereka, bahawa mereka kenal bahawa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul juga sebelum mereka dibangkitkan dan setelah mereka dibangkitkan sebagai rasul, mereka langsung tidak pernah melakukan dosa besar dan mereka juga sama sekali tidak pernah melakukan dosa kecil. Lalu antara hujah yang digunakan oleh para ulama pelbagailah, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita biasa dengar Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Tapi dalam tradisi fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ada seorang lagi dipanggil Ibn Hajar. Qala Ibn Hajar. Cuma bukan Ibn Hajar pengarang Fathul Bari. Ibn Hajar yang dimasukkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dulu saya ingat sezaman pun yang bukan sezaman, ya, kerana Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau belajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Manakala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pula murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dulu saya ingat sezaman. Saya pernah sebut sini, saya ingat sezaman. Rupanya bila saya tengok balik, dia tak sezaman. Beliau tidak sempat bertemu dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tetapi sempat bertemu dan pernah berguru dengan murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa dia? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni pangkat cuculah dari sudut ilmu kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, apabila para nabi lebih mulia daripada para malaikat, maka apabila malaikat tidak pandai melakukan dosa, maka sepatutnya para nabi dan para rasul juga tidak pandai melakukan dosa. Takkanlah orang yang lebih bagus daripada para malaikat tiba-tiba melakukan perbuatan yang tidak bagus berbanding dengan para malaikat. Jadi apabila para malaikat tidak pandai melakukan dosa, maksum maknanya dalam semua keadaan hidup mereka, maka begitulah para nabi dan para rasul, mereka juga tidak pernah melakukan maksiat walau sekali pun dalam hidup mereka. Cuma ada kisah-kisah yang menunjukkan macam nabi-nabi ni buat kesilapan. Maka itu ada perincian yang akan dibincangkan oleh para ulama. Kalau kita tanya pada para ulama, kita akan menemui jawapannya. Dan saya pun Nabi Yunus lari pada umatnya, contohnya Nabi Daud, Nabi Adam, Nabi Ibrahim yang menipu sebanyak 3 kali. Sebenarnya kisah-kisah ini macam menunjukkan nabi-nabi berdosa, tetapi dijawab oleh para ulama dengan maksud sebenar yang bertepatan dengan konsep para nabi ini tidak berdosa. Dan insya-Allah kalau ada rezeki nanti saya nak tulis dalam utusan nanti. Sebab ini antara tajuk yang perlu difahami baik oleh masyarakat. Sebab kalau kita lihat, saya pernah tengoklah cerita Upin Ipin. Dia kata itulah Nabi Adam degil dengan cakap Allah. Dia faham gitu. Kita pun tak salahkan masyarakat sebab kadang-kadang maklumat yang sampai begitu. Jadi balik kepada kisah kita. Para malaikat ni pelbagai tugas. Dan menurut kefahaman sebagian para ulama, antara tugas malaikat adalah menjaga. Ada malaikat khusus yang menjaga mereka yang akan tidur, sebelum tidurnya membaca ayatul kursi. Dan dia tidak dah dijaga di malaikat, tak ada syaitan berani dekat lah. Okey. Pengajaran yang kedua, hadis ini membuktikan bahawa Rasulullah SAW mengetahui perkara-perkara yang gaib berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada
baginda. Macam dalam kisah ni, tak sempat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu kepada Sayyidina Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka, apa yang telah berlaku, apa yang telah dilakukan oleh tawanan kamu malam tadi. Maksudnya Nabi diberitahu oleh Allah SWT perkara-perkara ghaib. Jadi ini antara bukti lah. Maksudnya kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, kalau apa orang tanya apa bukti Rasulullah ni Rasul, berlambak tuan-tuan, tak langgar nak cerita. Antaranya hadis ini. Nabi tahu mana? Nabi di rumah. Macam mana Nabi boleh tahu? Siapa bagi tahu Nabi? Nabi bukan seorang tukang sihir. Nabi mana ada bela jin. Kalau Nabi pernah bela jin, mesti orang bagi tahunya. Tapi sepanjang hidup Nabi, tak pernah pun perkara yang jelek yang pernah dinyatakan oleh orang terhadap baginda Nabi. Daripada kecil lagi mereka kata Nabi ni terpuji. Dia baginda Nabi begini, akhlaknya begini. Tak ada seorang yang kata Nabi dulu sebelum jadi Nabi dulu pernahlah bela jin. Beli toyol kat Mekah. Tak ada. Semuanya tidak ada. Jadi apa yang berlaku pada baginda Nabi secara tiba-tiba boleh tahu perkara ghaib ini adalah bertepatan dengan apa yang kita imani bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tanpa hidayah tidak akan memberikan manfaat kepada yang memiliki ilmu. Ilmu saja tanpa hidayah tak bermanfaat. Orang ada pengetahuan tapi pengetahuan itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Ya Allah, saya baca pun saya pula jadi seram. Kita belajar. Tapi adakah apa yang kita tahu selama ni yang kita sampaikan kepada masyarakat, kita sendiri mengamalkan apa yang kita nyatakan kepada masyarakat. Syaitan contohnya di dalam hadis ini mengetahui keperkasaan Allah dan keberkatan ayat kursi. Namun ilmu yang dimilikinya tidak dapat membawanya kepada hidayah dan keredaan Allah Ta'ala. Walaupun dia tahu perkara tersebut, tetapi ia tidak memberikan kepada dia manfaat. Dia tidak mendapat manfaat daripada ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki itu hanya akan menjadi penyebab untuk dia makin diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Al-Imam Ibn Raslan di dalam matan beliau yang terkenal, Matnuz Zubat Ibn Raslan, salah satu ilmu ataupun kita boleh kata satu matan ni, kata macam mana? Matan ni maknanya konklusi kepada ilmu fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Raslan. Dalam kitab ini beliau sebelum datangkan isu-isu fiqh, beliau datangkan beberapa pengenalan tentang ilmu akidah. Dan beliau menceritakan betapa pentingnya kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kata beliau, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang alim tetapi dengan ilmunya dia tidak beramal. Dia tahu tapi dia tak beramal. Ini teguran kepada saya, teguran kepada semua yang memiliki yang mempelajari ilmu. Kita semualah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan apa yang dia tahu, mereka akan diazab di akhirat kelak sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naya. Sebab mereka tahu tetapi ilmu yang mereka miliki itu tidak membawa pula mereka kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara pengajaran bagi hadis ini yang juga disentuh oleh para ulama, kata para ulama, kita boleh menuntut ilmu daripada siapa saja. Hatta daripada orang jahat sekalipun. Sekiranya kita tahu ilmu yang diajar itu adalah bermanfaat. Buktinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini telah mendapat satu faedah ilmu daripada syaitan. Tetapi bukannya bila syaitan sebut tu Sayyidina Abu Hurairah tak tahu yang ini bermanfaat ke tak bermanfaat. Secara adatnya bermanfaat sebab ayat Al-Quran. Jadi kata para ulama, sekiranya seseorang itu tahu yang diajar oleh seorang guru yang jahat, dia jahat. Dia degil, dia tak taat kepada Allah. Tapi apa yang dia sampaikan itu, kita tahu benda ni bermanfaat, tak ada masalah untuk kita menuntut ilmu daripada dia. Tapi kalaulah kita tahu dia ni guru yang jahat, yang tidak mengamalkan ilmunya, dan masa yang sama kita pula tak tahu nak beza yang dia sebut sekarang ni betul ke tak betul, bermanfaat atau tidak.
Mungkin manfaat, mungkin tidak. Kita tak pasti. Maka elakkan daripada belajar daripada guru seperti ini. Kerana takut dia mengajarkan benda yang tak betul, lalu kita pegang dan kita amalkan dalam hidup kita sepanjang hayat kita, lalu kita telah melakukan satu benda yang bercanggah dengan syariat, dengan sangkaan kita benda itu bertepatan dengan syariat. Ini antara yang dihuraikan oleh para ulama berkenaan dengan kisah Sayyidina Abu Hurairah belajar ilmu daripada ataupun mendapatkan satu pengetahuan daripada syaitan tersebut. Jadi kalau kita tak pasti yang disampaikan ni betul atau tidak, ambil jalan tengah, ambil jalan selamat, tak payah amal. Takut kita sesat. Tapi kalau contoh kita sebagai orang yang ada asas ilmu yang baik, dengar satu maklumat daripada dia, dan setelah kita timbang benda ni betul, maka tak ada masalah untuk kita mengamalkan apa yang dia sebut tadi, walaupun kita tahu dia merupakan seorang guru yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak pasti, ambil jalan tengah, ambil jalan selamat. Tak perlulah kita menuntut ilmu daripada guru yang tidak taat kepada Allah, sebab ilmunya itu sendiri tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Itu di antara pengajaran yang kita dapat sentuh dalam hadis ini. Dan antara yang disentuh juga oleh para ulama adalah apabila jin dia merupa, soalan Tuan Haji sebut pula, mari kita balik keluar tadi. Apabila jin dia telah merupa dalam bentuk suatu makhluk, seperti merupa sebagai binatang atau merupa sebagai manusia dan sebagainya, ketika dia sudah tasyakul, dia sudah tasawur, dia sudah merupa dengan satu rupa, maka dia terhukum dengan rupa tersebut. Berbeza dengan malaikat. Malaikat walaupun dia berupa dengan apa rupa sekalipun, sekiranya berlaku sesuatu kepada rupa tersebut, dia tidak terkesan kepada malaikat. Pernah Nabi Musa AS ada malaikat maut datang bertemu Nabi Musa. Malaikat maut datang jumpa Nabi Musa, nak ambil nyawa Nabi Musa sebab dah tiba ajal Nabi Musa. Dan para Nabi dan para Rasul, sebelum mereka diambil nyawa, malaikat akan minta izin terlebih dahulu. Kalau izinkan baru ambil, tak izin tak ambil. Kita tak ada lah, mereka tak tanya. Kalau tanya tu seronok. Postpone 2 hari boleh. Kalau kita lah. Tak minta 2 hari kot, mesti minta lebih lagi kan. Bila malaikat maut datang bertemu Nabi Musa, malaikat maut sebut, aku datang nak ambil nyawa kamu. Nabi Musa tak tahu itu malaikat, maka ditumbuk malaikat tersebut. Ini pun kita kata, hai, Nabi Musa tumbuk malaikat. Tak nak mati ke? Mana ketaatan? Kita mungkin akan terfikir soalan begitu. Tapi peranan para ulama menjelaskan mengapa Nabi Musa buat tindakan yang macam seakan-akan tidak redha dengan ketentuan Allah. Sedangkan bila diperhatikan semula, Nabi Musa tak tahu itu malaikat. Contoh macam kita datang, satu orang jumpa kita, saya datang ni ada hajat, apa dia? Saya nak ambil nyawa kamu. Maksudnya pembunuh. Apa lagi sebelum dia bunuh, biar kita bertahan diri. Maka Nabi Musa menumbuk lelaki tadi demi untuk mempertahankan diri baginda dengan sangkaan bahawa yang datang ni memang seorang pembunuh, bukan malaikat. Menyebabkan akhirnya tercabut mata malaikat maut. Dalam hadis sebut tercabut mata malaikat maut. Malaikat maut naik ke langit, bermunajat dengan Allah, bagi tahu hamba-Mu tidak mahu kembali kepadamu ya Allah. Ni mataku sudah tercabut. Adakah maksud dia malaikat maut sekarang ni buta sebelah, dah hilang satu mata? Tak. Sebab yang buta itu gambaran, bukan hakikat malaikat maut. Tapi beza dengan syaitan. Kalau syaitan dia sudah merupa, jin contohnya, dia sudah merupa dengan rupa satu makhluk, rupa sebagai anjing contoh, ular contohnya. Lepas tu kalau ular masuk rumah kita, kita minta dia keluar. Dia tak nak keluar juga. Kalau benda tu membahayakan kita, bunuhlah. Setelah kita kata kalau kamu jin keluar. Kalau dia tak keluar juga, maknanya dia cari pasal. Kalau dia jin pun, kalau dia dibunuh mati, maknanya surah, katakan ada seekor jin merupa sebagai seekor ular, kita bunuh ular tu, mati ular tu, bermaksud mati juga jin tersebut. Berbeza dengan malaikat. Kalau katalah kita andaikan ada satu malaikat merupa sebagai satu orang, lalu tikam orang tu, mati orang tu, secara zahir yang kita nampak, bukan maksudnya malaikat telah mati. Kerana malaikat dia tidak terkesan dengan rupa penyerupaan dia tu. Berbeza dengan jin. Contoh macam dalam hadis ni, apabila syaitan tadi dia sudah merupa sebagai satu orang, bila Sayyidina Abu Hurairah nak pegang dia, nak tangkap dia dah tak berdaya dah. Sebagai ulama faham, mungkin Sayyidina Abu Hurairah dah ikat dia, sebab tu dia panggil tawanan. Mungkin Sayyidina Abu Hurairah dah ikat tangan dah. Maksudnya dia tak mampu nak lepas walaupun dia jin. Kalau ikut jin ni, kalau ikut ceritanya, kekuatan dia boleh tahan.
Tapi kalau dia sudah merupa dengan rupa seperti seorang manusia, dia tertakluk dengan rupa bentuk seorang manusia. Malaikat tidak. Malaikat kalau dia merupa dengan apa rupa sekalipun, dia tidak terkesan dengan gambaran rupa tersebut. Pada hakikatnya, pada asalnya lah. Tapi ada juga kes malaikat berupa sebagai manusia dan kekuatan dia hanya sebagai ketuan manusia. Yang berlaku dalam perang Badar contohnya. Apabila Allah SWT menurunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar, maka Allah mentakdirkan kekuatan malaikat ketika itu seperti kekuatan manusia biasa. Bukan lagi kekuatan malaikat. Sebab kalau kekuatan malaikat tak perlu turun sampai 5,000 orang malaikat. Cukup seorang je, pekik sekali, mati habis semua. Tapi Allah takdirkan yang turun itu, yang di kalangan malaikat yang hadir dalam peperangan tersebut, dalam kekuatan seorang manusia. Supaya berlaku perlawanan yang adil antara orang Islam dengan orang bukan Islam ketika itu. Sehingga kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau kita kaji kisah-kisah Rasulullah SAW, Nabi terlibat dalam perang tetapi duduk di kemah semata-mata. Nabi tidak turun mengangkat senjata melawan musyrikin Mekah. Jadi antara hikmahnya kalau kita lihat dari sudut ketenteraan, betul lah kalau ketua tentera itu dalam posisi yang begitu bahaya, jadi apa-apa, nanyalah. Betul orang dulu bila perang yang akan dicari ketua tentera. Bila mati ketua tentera, tentera yang hilang semangat dan semua akan kalah. Jadi dari sudut ketenteraan mungkin akan ada orang berfahaman sedemikian. Namun kata guru saya, beliau ada pandangan yang lain. Kata beliau, kekuatan Nabi tidak mampu dikalahkan oleh mana-mana kekuatan yang lain. Kalau Nabi sudah mengangkat senjata, melawan musuh secara berdepan, tidak akan ada musuh yang dapat menentang kekuatan yang ada pada baginda Rasul SAW. Jadi akan berlaku perlawanan tidak adil dari sudut kekuatan. Orang ni lemah, orang ni kuat sangat. Jadi supaya tidak berlaku pertentangan yang tidak adil tersebut, maka Rasulullah tidak turun di medan perang, sebaliknya Nabi hanya berada di khemah menyusun strategi dan berperang dan berdoa kepada Allah SWT. Yang turun pedang, yang mengangkat senjata berlawan betul-betul adalah para sahabat. Sebab kekuatan sahabat dengan kekuatan musyrikin sama kuatlah sebagai seorang pahlawan dengan pahlawan yang dari pihak musuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah beberapa perkara yang kita boleh kongsi pada pertemuan hari ini. Dan insya-Allah kalau ada rezeki besok kita akan masuk pada hadis yang ke-29. Saya nak sentuh satu soalan yang itu Pak Tam Hafizakumullah Azza wa Jalla tanya kepada kita. Kebetulan baru ni kita ada baca hadis yang menceritakan tentang dosa seberat lari daripada medan perang pun akan dihapuskan oleh Allah dengan zikir yang berbunyi Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, siapa mengucapkan ucapan ini, dosa dia walau seberat lari daripada medan perang pun tidak akan dihapuskan oleh Allah. Walau seberat itu pemain dosa besar tu akan dihapuskan oleh Allah dengan berkat istighfar yang berbunyi Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu Pak Tam tanya dalam beberapa pertemuan sebelum ni, adakah seseorang yang dia keluar, saya faham gitulah soalannya Pak Tam, dia keluar daripada satu parti contohnya dan dia sokong satu parti yang lain, adakah ia termasuk dalam kategori lari daripada medan perjuangan, lari daripada medan peperangan, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, lari daripada medan perang ni salah satu dosa besar. Adakah orang yang dia lari daripada medan perjuangan, maksudnya medan parti dia tak bersama dengan parti dia dan dia pergi kepada parti yang lain contohnya, adakah dia termasuk di dalam dosa besar seperti pada zaman dahulu lari daripada medan perang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara asasnya tidak samalah di antara terlibat dalam satu parti politik dan keluar daripada satu parti pergi kepada satu parti yang lain. Itu sama sekali tidak sama dengan maksud baginda Nabi lari daripada medan perang. Sebab medan perang yang dimaksudkan oleh Nabi memang perang sungguh. Perang pula dengan musyrikin. Kerana kalau lari pada medan perang ketika itu, dia akan membawa kekalahan kepada umat Islam. Jadi maknanya dia adalah dua perkara yang tidak samalah. Jadi kalau ada orang kata bahawa keluar daripada parti, pergi kepada satu parti yang lain, itu maksud dia lari daripada medan perang dan itu dosa besar,
secara asas ia tidak sama, kerana yang dimaksudkan dalam hadis merujuk kepada lari daripada medan perang. Apabila ia tidak sama, dalam fiqh dia ada satu konsep namanya al-qiyas. Maknanya dua benda yang tak sama tetapi mempunyai perkongsian dari sudut sebab yang sama. Contoh, dadah zaman Nabi tak ada. Daun ketum tak ada kan. Orang Melayu buat ketum ni jadi isu. Kata orang tua dulu suka minum ketum juga, tapi dia meminum ketum tu untuk apa? Mungkin kadar yang sesuai. Yang hari ni pula jadi lain. Zaman Nabi tak ada dadah, tetapi ada arak. Arak pula memang maksudnya minuman yang berasal daripada perahan makanan yang manis, contoh macam anggur, kurma, diperam lalu akhirnya sampai dia berbuih, dan kalau makan mabuk. Itu arak. Okey, azan dulu Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam Islam dia ada satu lagi konsep untuk istimbat ukur namanya qiyas. Maknanya qiyas ini dua benda yang berbeza tetapi mempunyai persamaan. Lalu akhirnya disebabkan ada persamaan dari sudut sebab mengapa hukum itu keluar, maka masalah baru yang dulu yang tidak disebut hukumnya dengan jelas oleh Allah dan juga Rasul akan disamakan dengan hukum satu benda lama yang mempunyai sebab yang sama. Macam saya buat contoh tadi, zaman Nabi ada arak tapi tak ada dadah. Kenapa arak diharamkan? Mari kita nak cari illah dia. Kita nak cari sebab mengapa arak diharamkan. Setelah para ulama kita mengkaji, mereka mendapati pengharaman arak itu disebabkan kerana arak itu khamaral aqla, sataral aql. Dia menghilangkan akal. Menyebabkan akal tak dapat berfungsi dengan baik. Dia jadi mabuk, dia tak teringat apa. Sampai orang Arab bila tengok orang yang mabuk, dia kata, haza rajul karim. Ini seorang lelaki yang pemurah. Sebab bila tengah mabuk tu, dia akan bersifat sangat pemurah. Yalah, dia tak sedar kan. Dia bagi duit dekat orang, dia bagi itu, dia bagi ini. Jadi Nema kata orang yang mabuk ni orang yang pemurah. Ini bukan pemurah, ini orang yang masa tu dia tengah biol. Dia tengah biol, lepas dia mabuk, dia tension lah. Sebab barang dia dah habis, dia bagi dia orang. Jadi pengharaman arak kerana dia menutup kewarasan akal. Okey, itu sebab mengapa arak diharamkan. Sebarang minuman yang tak bawa kepada perkara tersebut, ia tidak diharamkan. Kerana ia tidak membawa kepada penghilangan kewarasan. Dadah bukan arak. Dadah bukan diperam daripada makanan-makanan manis. Dadah bukan cecair kadang-kadang. Dia kadang bentuk kapsul. Atau dalam bentuk objek. Tetapi, walaupun hukum dadah tidak disebut dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, namun setiap benda itu dia akan ada hukum dia. Bila dilihat arak ini diharamkan kerana memabukkan, menghilangkan kewarasan akal, maka dadah juga mengandungi perkara yang sama. Bila dia mengandungi perkara yang sama, maka dia juga menyebabkan kewarasan akal itu hilang. Makanya sebagaimana arak diharamkan, maka dadah juga akan mempunyai hukum yang sama, iaitu diharamkan. Maka ini dipanggil konsep kias. Dikiaskan, disamakan hukum dengan satu masalah yang baru. Jadi saya dah sebut tadi, orang yang keluar berparti, pergi kepada parti yang baru, itu bukan perang. Itu bukan perang yang kita faham secara bahasanya. Dia adalah satu fenomena yang lain yang tak pernah berlaku pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, adakah hukum kepada seseorang yang keluar berparti, pergi ke satu parti yang lain itu akan seperti hukum keluar ataupun lari daripada medan perang yang mana ia adalah satu perkara yang membahayakan umat Islam, menyebabkan kerosakan kepada kaum muslimin? Adakah ia seperti itu atau tidak? Maka peranan satu masalah baru yang tidak diketahui hukumnya pada zaman Nabi, itu adalah peranan para fuqaha zaman itulah. Jadi bila kita lihat dari segi apa yang disebut oleh para mufti kita, oleh mereka yang mempunyai autoriti di sudut fatwa, tidak pula setakat ni saya menjumpai bahawa ada pendapat fatwa yang digazetkan berkenaan dengan keluar daripada satu parti ke satu parti ini dianggap satu perbuatan yang haram. Jadi sebarang perkara baru yang tidak pernah berlaku pada zaman Nabi, untuk menetapkan ianya halal ataupun haram, itu perlu dirujuk kepada konsep fiqh lah. Apa saja masalah baru yang tak berlaku pada zaman Nabi yang akan menentukan status perbuatan itu sama ada ia halal ataupun tidak adalah golongan fuqaha, iaitu mereka yang sampai ke tahap ijtihad. Cuma bila tak sampai, macam kita ulama-ulama kita secara adatnya tak sampai ke tahap kepakaran fiqh macam Imam Asy-Syafi'i. Namun apa yang ada iaitu yang kemampuan para ulama yang kita miliki adalah seperti tahap para mufti pada hari ini yang mereka juga mempunyai kefahaman walaupun tidaklah sehebat Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi mempunyai juga kepakaran dari sudut fiqh. Jadi mereka lah yang akan berbincang dari sudut majlis fatwanya, akan berbincang menetapkan adakah
tindakan ini dianggap haram di sisi syariat ataupun tidak. Kerana konsep Islam senang je. Secara asasnya sebarang perkara yang memudaratkan ia adalah diharamkan. Kerana dalam hadis disebut la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Bila saya cek balik tengok secara kasar tidak ketemu pula sebarang pandangan fatwa yang muktamad. Kalau pandangan peribadi itu lain cerita. Ini pendapat yang digazetkan sebagai fatwa yang mengatakan haram terlibat dalam satu parti dan haram keluar dari satu parti ke satu parti. Jadi bila begitu, bila saya cek, kalau tengok apa semua, mungkin bagi orang yang partinya itu sudah orang keluar dari parti dia, mungkin orang yang bersama dengan parti itu merasa ada kemudaratan. Tetapi adakah ia kemudaratan yang melibatkan umum masalah umat Islam? Mungkin jawapannya adalah tidak. Hanya parti itu saja yang mendapat kemudaratan, tidak dari sudut kemaslahatan umat Islam yang lain. Jadi sekiranya kemudaratan itu tidak melebar luas kepada seluruh umat Islam, maka seakan-akan hukum asal seseorang itu berpindah daripada satu parti pergi ke satu parti yang lain, itu adalah hukum mubah, iaitu tidak dia keluar pun tak berpahala, masuk juga tidak berpahala. Dan mungkin itulah wallahu alam pendapatnya, kerana saya cuba untuk melihat dari segi pendapat fiqh yang muktamad di Malaysia berkenaan dengan isu parti. Sebab parti ni pun beza-beza. Di Mesir lain caranya, di Malaysia lain caranya. Cuma setakat ni belum ada lagi fatwa yang digazetkan bahawa perkara itu adalah diharamkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi itulah pendapat saya dalam memberikan komentar berkenaan apa yang pernah ditanya oleh Pak Tam Asy'ari kita, Allah yahfazuhu, berkenaan dengan seseorang yang keluar daripada satu parti ke satu parti yang lain. Dan isu parti ni agak sensitif di Malaysia kita. Kita semua sedia maklum agak sensitif. Kadang-kadang orang boleh bergaduh sebab isu parti. Tapi kalau pendapat peribadi saya, parti ni sebenarnya adalah merupakan pilihan seseorang dan apa yang dia rasa maknanya ijtihad dia, sangkaan dia bahawa parti ini menguntungkan dirinya dan menguntungkan kaum muslimin atau tidak. Mungkin setiap parti itu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi untuk seseorang yang terlibat dalam satu parti, kemudian dia tak setuju, dia keluar dari satu parti yang lain, itu mungkin lebih kepada pemilihan peribadi. Walaupun contoh mungkin agak menyakitkan hati orang yang mungkin berada pada parti yang asal, tetapi rasanya kita perlu mengambil sikap yang lebih matanglah bahawa ini adalah pemilihan satu perkara yang dia tidak sampai ke tahap haram biiznillah subhanahu wa taala. Dia lebih kepada pemilihan dia sendiri dan tak sepatutnya kita bersengketa dan bergaduh disebabkan pemilihan politik tertentu. Macam di Malaysia, walaupun kita pilih orang ni jadi menteri, orang ni tidak jadi menteri, orang ni jadi wakil rakyat, tetapi pemerintah yang tertinggi di Malaysia itu merujuk kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong dan juga para sultan di setiap negeri. Cuma dilantik para menteri yang membantu para sultan untuk memerintah di Malaysia. Jadi itu sajalah komentar saya, dan cuma komentar saya berkenaan dengan isu semasa ni mungkin tidak sesuai, mungkin tuan-tuan setuju atau tidak, itu terpulang kerana saya melihat dari sudut sesuatu benda baru yang berlaku perlu dirujuk dari segi fatwa berkenaan perkara tersebut. Mungkin setiap individu tu dia ada pandangan peribadi dia, tetapi adakah pandangan peribadi dia itu mewakili pendirian syarak terhadap masalah tersebut? Wallahu taala a'la wa alam. Rasanya kita boleh berundur dahulu supaya saya tidak mengambil masa yang agak panjang selepas masuk waktu Isyak. Ini pun dah terlebih 10 minit daripada yang sepatutnya. Ala kulli hal, insya-Allah moga diizinkan bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Saya tadi niat nak huraikan sikit tentang ayatul kursi itu. Apa maksud kursi? Kerusi apa yang dimasukkan dalam ayat itu, tapi nampaknya saya tak sempat juga. Kalau ada rezeki mungkin dalam pertemuan akan datang kita akan lalu sedikit, lihat sedikit penafsiran para ulama berkenaan dengan ayatul kursi yang sangat hebat ini, sehingga diajar sendiri oleh syaitan supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan. Dan mengapa syaitan ajar? Kan banyak benda lain boleh diajar. Kenapa dia ajar benda yang supaya dia itu tak didekati? Patutnya kalau ikut kemaslahatan dia jangan diajar perkara tersebut. Patutnya dia ajarlah benda lain yang tak membabitkan dia. Tapi kenapa dia ajar? Dan kenapa dia mencuri? Dia mencuri sebab apa? Dia memang terdesak ke nak mencuri. Mengapa dia mencuri? Sehingga ditangkap berhari-hari pula, sehingga menyebabkan dia terpaksa keluarkan satu rahsia. Mengapa itu mungkin kita boleh ulas lagi dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah biiznillah subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sesungguhnya ilmu Allah ni seluas langit dan bumi. Tuan-tuan kata kerusi seluas langit dan bumi.
Saya kata sesungguhnya ilmu Allah seluas langit dan bumi. Apa kaitan kerusi dengan ilmu Allah? Kita akan jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Sekiranya ada usia biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.